Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan pada semua barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, tuan-tuan sedang hadirin, muslimin, mukminin, muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita teruskan juga dalam kuliah pagi ini kita tukar pada tazkirah lah, peringatan. Jadi daripada Ustaz Ali Ihsan, beliau mohon kemaafan sebab ada sedikit masalah. Pak Mam tadi beliau menguruskan anaknya discharge daripada hospital sampai ke awal pagi, jadi dah tak kesempatan tak ke sini. Jadi tak apalah, kita mau doakan mudah-mudahan anaknya sihat terus daripada masalah yang dihadapinya, dan kita bersangka baiklah ya. Beliau mungkin sekarang kadang kesibukan dan tak sempat untuk hadir ke sini. Jadi walaupun kita teruskan dalam untuk mengambil pengisian pada pagi ini untuk saling mengingati antara satu sama lain. Jadi untuk pagi ini suka untuk saya berkongsi sedikit kerana kita masih lagi dalam bulan Muharram. Ya, bulan Muharram antara bulan yang diharamkan ya, berperang, spesial kepada 10 Muharram, bulan Muharram, dan lebih khusus kepada 10 Muharram yang tuan-tuan pada minggu lepas berpuasa pada hari Jumaat. Kita sebut hari Ashura, dan mungkin ada juga tuan-tuan yang buat bubur syura bagi jiran dan sebagainya. Itu amalan turun-temurun lah yang kita buat. Sama dengan orang Syiah pun disambut juga hari Ashura tu, tapi Syiah punya sebutan lain, lain macam sebutan dia. Kita puasa buat bubur, tapi kalau di Syiah sana tu dia mencederakan diri dia. Itu sambutan bagi mereka lah. Baik, antara perkara-perkara yang berlaku pada 10 Muharram, yang pertama ialah pendaratan bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu dalam sejarah ketika mana atau banjir besar berlaku yang mana telah menenggelamkan seluruh dunia, melainkan mereka yang hanya di atas bahtera saja yang selamat. Hanya beberapa orang saja. Setelah Nabi Nuh berdakwah begitu lama, dalam sejarah Nabi Nuh berdakwah hampir 1000 tahun, tetapi hanya berapa orang saja yang ikut. Sekitar saya ingat dalam 83 orang di atas kapal itu. Keluarga sendiri pun telah menolak beliau. Dulu kalau tuan-tuan ingat ya, di Jalan Jambu sana ada satu kilang kasut, bentuknya macam kapal.
Dulu pernah satu ketika pernah menjadi isu. Kan pernah apa dikatakan akan berlaku kiamat. Isu berlaku kiamat ni dah beberapa kali. Termasuk ketika zaman saya masih sekolah dulu, zaman sekolah menengah. 30 tahun yang lalu dah pernah berlaku. Dikatakan akan berlaku kiamat. Jadi macam mana ni? Tak apa, kita ada bahtera. Kat mana bahteranya? Kat Jalan Jambu. Saya pun duk mencari mana ada bahtera Nabi Nuh ke dekat Jalan Jambu. Duduk cari-cari, memang ada. Tapi yang ada apa? Kilang kasut. Memang bentuk dia macam kapal. Kalau tuan-tuan yang lama di sini mungkin pernah melihat. Kalau yang belum lama masa waktu di sini tak perasan kot. Sebab sekarang pun dah tak ada, dah jadi perumahan di Jalan Jambu tu. Ya. So, tuan-tuan pergi Surau Darul Muslimin, masuk ke dalam jalan dalam tu, dah jadi perumahan dah. Dulu ada di situ satu kilang. Okay. Bahtera Nabi Nuh. Bukannya itu ya. Itu bukan. Yang ini cerita yang sebenar, yang bahtera Nabi Nuh pendaratan berlaku pada 10 Muharram. Yang kedua, hujan mulai turun ke bumi pada 10 Muharram. Ketiga, Nabi Adam AS turun ke bumi daripada syurga. Sejarah Nabi Adam dan Hawa yang dicampak ke dunia. Dah pesan jangan makan buah khuldi. Kata jangan. Tapi syaitan duk pujuk makan. Akhirnya makan. Maka Allah campakkan ke dunia. Asbab untuk berada di dunia. Dan kita ini sebagai anak cucu Adam pasti nak kembali ke tempat asal nenek moyang kita, iaitu syurga. Macam kita duduk di dunia ni kan, berasal daripada Meru. Pergi jauh mana pun pasti Meru di dalam hati. Pergilah mana pun, kalau boleh paling kurang pun walaupun berjauhan daripada Meru 30 tahun menetap di mana-mana negara pun, di dalam hati akan mengatakan paling kurang pun kalau mati baliklah ke Meru. Paling kurang ya, mati balik ke Meru, duduk di luar. Tapi sebenarnya dalam Islam, di mana kita mati, di situ kita tanam sebenarnya. Sebab tu kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri lahirnya di Mekah, tapi kuburnya di Madinah. Dan berapa ramai sahabat-sahabat Nabi yang kuburnya merata tempat. Padahal asalnya semua daripada Mekah. Ya. Tapi kita ni kalau daripada Meru, kebanyakannya lah balik ke Meru lah. Kebanyakannya. Mungkin jarang yang berada di luar. Kecuali memang dah bermastautin di luar tu. Mungkin di luar lah. Ya. Tapi kadang-kadang bila isu balik ke kampung ni menjadi masalah keluarga pula. Sebab saya pernah ada satu keluarga yang duduk di Melaka. Bila suaminya meninggal, maknya berkeras nak bawa balik ke Tanjung Karang. Sedangkan dia ada isteri dan anak-anak di Melaka. Keluarga dah pujuk, biarlah anak ini kuburnya di Melaka sebab dia ada isteri dan anak-anak. Tak, ini anak aku nak juga dia balik ke Tanjung Karang. Kubur yang selepas jambatan Tanjung Karang tu, sebelah kiri dengan kuburan. Bila maknya berkeras, anak-anak tak boleh nak buat apa. Isteri pun tak boleh nak cakap apa. Dah itu mak dia kan, dia mengalah. Mula-mula mungkin tak ada masalah, tapi untuk jangka panjang memang masalah. Akhirnya merenggangkan hubungan keluarga. Sebab apa? Sebab isterinya makan hati. Kenapa perlu sampai ke Tanjung Karang, perjalanan 4 jam hanya semata-mata nak melihat kubur saja, sedangkan di rumah dia kubur tu dekat aja. Ya. Maknya pula setahun kemudian meninggal. Dah sibuk bawa ke kampung, maknya pula meninggal. Jadi siapa nak tengok? Adik-beradik kita ni tuan-tuan, kubur kita ni biasa siapa yang datang? Biasanya
Isteri dan anak-anak je biasanya. Nak kata adik-beradik pun jarang tengok. Tuan-tuan sendirilah. Ya. Paling kurang pun kubur mak ayah, isteri, anak-anak. Itu saja. Jadi akhirnya kuburnya terbiar. Bila saya tanya keluarganya pun, dia pun dah makin renggang dengan keluarganya. Mana perlu kita mengikut situasi yang sesuai. Ya. Baik, seterusnya. Hilang pula. Yang keempat, diterimanya taubat Nabi Adam AS. Pada tarikh yang sama juga, taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima, Nabi Ayub sembuh daripada penyakit. Ya. Kita tahu Nabi Ayub telah menerima satu keadaan yang di beliau tu adalah sakit. Sakit yang teruk. Bahkan kalau kita baca dalam kitab-kitab, mungkin ada pengaruh Israeliat yang mungkin berlebih-lebihan ceritanya. Dikatakan sehingga nipisnya perutnya, sebab dah kena makan dengan ulat sampai tembus cahaya matahari. Dan ulat-ulat yang jatuh itu pun diambil, dikutip, dah tak balik. Ada cerita begitu. Cuma kita tak pasti itu adalah Israeliat ataupun cerita yang sebenar. Sebab ada yang mempertikaikan. Seolah-olah kalau sampai dibiarkan redha, betul ulat dibagi lagi, adakah itu proses nak menyembuhkan atau membiarkan sakit yang ada? Dan adakah itu tidak menjatuhkan martabat seorang Nabi? Ada yang mempertikaikan cerita itu. Ya? Mungkin cerita itu benar. Nabi Ayub mengalami kesakitan yang teruk sehingga keluarganya sendiri meninggalkannya. Cuma sampai ke tahap begitu cerita, adakah itu benar? Wallahu alam. Mungkin ada pengaruh Israeliat. Ya. Tapi Nabi Ayub tetap sabar. Redha. Kita ni kena sakit sikit je. Allah. Sakit sikit, gaya macam teruk betul. Nabi Ayub sabar dengan sakit yang beliau hadapi. Kemudian seterusnya diterima taubat Nabi Daud alaihissalam. Ketujuh, keluar Nabi Allah Yunus daripada perut ikan Nun. Ada ditulis ikan paus, ada tulis ikan Nun. Ikan Nun dengan paus sama ke? Tak pasti. Berkaitan dengan cerita Nabi Yunus ni ada kisah sedikit ya. Yang lain tadi cuma poin-poinnya. Tapi Nabi Yunus ni ada cerita sikit. Baik. Nabi Yunus digambarkan sebagai nabi yang pemarah. Beliau akhirnya dihukum Allah dalam perut ikan. Allah SWT kemudian mengampuninya dan mengeluarkan Yunus dari perut ikan laksana seorang bayi. Hal ini terjadi pada 10 Muharram. Nabi Yunus sempat menginap dalam perut ikan selama 40 hari. 40 hari berada dalam perut ikan. Tapi kalau kita dalam perut ikan 40 hari hidup lagi ya. Sebab perut kan dia proses kan. Lama-lama hancur lah ya. Tapi ini Allah pelihara. Duduk relax saja dalam perut ikan. Sebelum mendapat teguran daripada Allah SWT, Nabi Yunus AS meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Ia menunjukkan bahawa dirinya tak mampu bersabar atas sikap umatnya yang suka membangkang. Nabi Yunus berdakwah, umatnya duk bangkang, bengkeng. Jadi dia pun rasa kecil hati, rasa marah, lalu meninggalkan kaumnya. Dan inilah yang Allah tegur tentang Adam tersebut. Nabi Yunus merencanakan pengakhiran hidupnya dengan menyemburkan diri ke dalam laut. Ketidaksabaran Nabi Yunus dalam berdakwah ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti termaktub dalam surah Al-Qalam ayat
48 hingga 50. Jadi cerita tentang bagaimana Nabi Yunus kecil hati, kemudian memang merencanakan diri untuk terjun ke dalam laut dan akhirnya ditelan oleh ikan, dan dia berada dalam 40 hari dia bertaubat, ya, dalam ikan itu. Dan ia terangkan dalam surah Al-Qalam ayat 48 hingga 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makhzum laula an tadarakahu ni'matum min rabbih waluniza wal la nuzifa bil ara'i wa huwa mazmum fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdosa dan sedang dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalau kiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk dalam galangan orang-orang yang soleh. Ya, surah Al-Qalam ayat 48 hingga 50. Baik. Itu perkara yang ke-7. Ke-8, dilahirkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, satu nabi yang kalau ikut sejarahnya umat Islam dan juga kaum Bani Israel semuanya kalau ditengok susu galu sampai kepada Nabi Ibrahim. Ya, 48. Kalau kita tengok nama-nama Rasul, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, begitu kan. Okay. Nabi Ibrahim, Nabi Lut tu anak saudara dia. Ismail tu anak Nabi Ibrahim. Okay. Susu galur orang-orang Arab, dia akan sampai kepada Nabi Ismail dan sampai kepada Nabi Ibrahim. Susu galur kaum Bani Israel, orang-orang Yahudi semua tu, sampai kepada Nabi Yakub. Ishak, Yakub tu, dan sampai juga kepada Nabi Ibrahim. Maknanya orang Islam dengan orang-orang daripada kaum Bani Israel, sebenarnya susu galurnya sampai kepada bapa yang sama. Bukan lain pun. Cuma ya, seolah-olah Allah dah gambarkan. Kalau kita lihat sejarah di mana Nabi Ismail dikorbankan, disembelih, ya, dahlah nak dapat Nabi Ismail itu susah. Umur Nabi Ibrahim tu dah lanjut. Dapat Nabi Ismail punya suka. Akhirnya dapat perintah Allah Ta'ala untuk sembelih. Mana tak sedih? Ya, tapi kerana perintah Allah Ta'ala, maka Nabi Ibrahim tetap melaksanakan, dan Nabi Ismail juga reda untuk dikorbankan. Yang akhir ceritanya ditukar kepada kibas. Ya. Maknanya seolah-olah nak menggambarkan itulah yang berlaku sekarang di negara-negara Islam, negara-negara Arab yang sekarang kena disembelih semua dengan orang-orang Barat. Hancur negara Islam. Istilah sembelih tu dibunuh, diserang, dihancurkan. Dan itulah gambarannya. Sejak daripada Nabi Ismail sendiri sudah digambarkan. Seolah-olah begitulah simboliknya. Yang mana akhirnya generasinya di kemudian hari menjadi mangsa sembelih. Siapa yang sembelih? Orang-orang Barat dan juga orang-orang yang ada kepentingan dengan Bani Israel, orang-orang Yahudi. Sebab orang Barat sana di belakangnya adalah orang-orang Yahudi. Orang Barat ni hanya proksi saja. Sedangkan yang menguasai mereka semua adalah orang-orang Yahudi. Jumlah mereka tak ramai, tapi mereka adalah orang-orang yang sangat hebat. Ya. George Soros tu, ya, seorang je George Soros, dia boleh gegarkan dunia dengan boleh berlaku kemelisitan ekonomi. Duit dia yang banyak tu dia boleh beli negara.
Duit yang banyak dia boleh beli duit negara orang, sehingga negara itu boleh lingkup. Apa kayanya? Ya. Semualah tauke-tauke besar, perfilman, apa semua, jual tahu semuanya adalah orang-orang Yahudi sebenarnya. Bahkan di belakang Presiden Amerika sendiri pun ada pelobi-pelobi Yahudi. Ingat senang-senang Presiden Amerika nak naik ya, kalau di belakang tak ada Yahudi. Macam mana dia sokong, macam melunak dengan Islam pun sebenarnya hujung-hujungnya tetap dia memusuhi Islam. Sebab di belakangnya ada Yahudi di belakang. Ya. Jadi sebab Nabi Ibrahim kan isterinya berapa? Yang kita belajar memanglah dua. Jadi Sarah dengan Siti Hajar. Tapi sebenarnya dia ada lagi. Antaranya ialah Qanturah dan satu lagi apa? Hanjun. Dia ada 4 sebenarnya. Yang kita tahu cuma 2. Tapi sebenarnya ada 4. Dan susu galuh anak-anak Nabi Ibrahim tu, ya, yang sampai ke Nabi Yaqub, yang Nabi Yaqub tu orang pecah. Sebablah kaum Bani Israel dia ada 12 kaum. Ya? 12 kaum Bani Israel, dan Yahudi salah satu daripada kalangan Bani Israel. Daripada Yahuza, anak Nabi Yaqub yang nama Yahuza, situ sampai ke kaum Yahudi. Sebab tu bila kita kata orang Israel ni jahat, Israel ni kejam, kita takut-takut kata Nabi Yaqub tu kejam. Takutnya begitu. Sebab bila sebut Bani Israel, Israel tu merujuk kepada Nabi Yaqub. Dan kita kena ingat, dalam Bani Israel ada 12 kaum yang kita nak kata orang Yahudi, tapi kita pukul rata Bani Israel. Dan Yahudi pula dia ada yang ekstrim dan yang tidak ekstrim. Yang ekstrim itulah yang namanya Zionis. Yahudi Zionis. Itu yang duk pergi tembak orang, pergi bunuh orang. Itu kerja-kerja Zionis. Baik, seterusnya. Hilang ini. Yang ke-9, terlepas Nabi Allah Ibrahim daripada terbakar oleh Raja Namrus. Sejarah Nabi Ibrahim yang dibakar dan Nabi Ibrahim diselamatkan juga berlaku pada 10 Muharram. Api yang besar, dikatakan dibina bertingkat untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi mukjizat Nabi Ibrahim, akhirnya api itu sejuk. Allah berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qulna ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Berkatalah kami, Allah berfirman, ya nar, wahai api, kuni, jadilah bardan, sejuk, wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Jadi api yang marak menyala, yang membakar, sepatutnya dari segi adat telah membakar, tapi Nabi Ibrahim tetap dalam keadaan nyaman, tenteram, macam dalam aircon. Ini pun tak sejuk, itu aircon limhos, macam sana tu limhos. Ya, tak begitulah. Maksudnya Nabi Ibrahim diselamatkan daripada bakaran Raja Namrus. Seterusnya, dikurniakan kerajaan besar kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Satu Nabi yang sangat special. Nabi Sulaiman ni tuan-tuan, Nabi yang kaya, mewah, ada kedudukan yang besar, kedudukan yang tinggi. Pada masa sama dia ada kelebihan boleh berbicara dengan haiwan. Dia faham bahasa haiwan, apa yang diperkatakan oleh haiwan. Kita tak faham. Kita agak je. Kalau kucing miau-miau, tengok dia nak apa? Nak makan agaknya. Gung-gung-gung, bunyi sama kan? Kadang beza sikit je. Kalau kucing tu kita boleh agak, cuma agak je lah.
Kalau miau tu mungkin lapar. Ha? Kalau kong, kong, kucing jantan tu nak kahwin. Betul je? Kong, kong. Dia bunyi tu, kucing jantan. Lepas tu jalan-jalan-jalan, pantang nampak tiang, pantang nampak tayar. Jauhnya kata, ngatar. Asal jumpa tiang, ngatar. Jumpa tayar, ngatar. Kita pun geram, nak baling je dengan kasut. Ha. Bunyi sebenarnya sama, lebih kurang sama, cuma beza sikit-sikit je. Mempunyai makna-makna yang berbeza. Nabi Allah Sulaiman boleh berbicara dengan haiwan. Ya. Sebab itulah bila kita kata, saya ni orang ahli perniagaan yang besar, sibuk sangat, tak sempat nak berjemaah, tak sempat nak pergi ke surau. Kita boleh kata, Nabi Allah Sulaiman tu jauh lebih hebat, lebih gah kerajaannya, tapi dia tetap beriman pada Allah Ta'ala. Ha? Dalam sejarah berapa isteri Nabi Sulaiman? Saya baca, ada kata isterinya 100, ada yang kata 700 isteri Nabi Sulaiman. Oh, tak hebat tu tuan-tuan. Tuan-tuan satu pun kadang-kadang pun macam tak cukup lagi, tak cukup adil. Maksud ada yang kurang sempurna. Tu baru satu. Bayang kalau 100, Allah, habis tongkat Ali kat kedai. Mana itu kehebatan. Kehebatan Nabi Allah Sulaiman. Ya. Sebab itulah bila orang-orang barat mengatakan Islam ni, tengoklah, apalah kahwin sampai 4. Kami ni orang-orang barat, orang Kristian tak ada pun kena kahwin, boleh kahwin 4. Kami kahwin 1 je. Tapi sebenarnya Islam itu sebenarnya lagi jelas menghadkan kahwin sampai 4. Kalau tengok kitab-kitab lama, memang Nabi-Nabi dahulu isterinya 100, 70, 700, lagi ramai. Tapi bila Nabi Muhammad SAW turun, ditetapkan 4 orang sahaja. Dan itulah yang terbaik. Mereka orang barat kata, kami isteri 1 saja, lagi bagus. Orang ni sampai 4. Tapi mereka di belakang perkahwinan mereka banyak buat skandal. So, daripada di belakang buat skandal, lebih baik dibenarkan poligami, itu lebih selamat dan lebih baik. Itulah bila mereka menggunakan akal untuk dalam bab agama, maka akal kita ada kelemahan. Syariat yang Allah susun itu sudah cukup baik dan ada kebaikan, sudah pasti untuk kebaikan manusia yang Allah cipta. Makhluk ini Allah cipta dan diberi juga syariat untuk memandu kehidupan kita di dunia ini. Baik, saya sikit lagi. Hilang je sebab pakai handset kan. Allah satu. Dan yang seterusnya, terselamat Nabi Allah Musa daripada dibunuh oleh Fir'aun. Ini maksudnya sejarah Nabi Musa diselamatkan. Ya, ketika mana dikejar oleh tentera-tentera Fir'aun, yang akhirnya bila mana Nabi Allah Musa sampai ke pinggir laut, mereka dah tak nak ke mana. Nak kembali ke belakang, tentera Fir'aun sedang mengejar. Nak terus lautan dalam. Maka atas mujizat Nabi Musa, tongkatnya itu diletakkan di atas lautan, diketuk, maka terbelah laut itu, memberi laluan kepada Nabi Musa dan pengikutnya untuk menyeberang. Sampai ke hujung, tentera-tentera Fir'aun dan Fir'aun sendiri masih berada di tengah lautan, atau mungkin sudah berada berhampiran, tapi masih di dalam lautan. Maka diketuk sekali lagi, lalu tenggelam. Ya, tenggelamlah Fir'aun dengan tenteranya. Selamatlah Nabi Musa daripada dibunuh oleh Fir'aun. Dan ketika mana Fir'aun nak mati ketika itu, barulah Fir'aun mengatakan, aku beriman dengan Tuhan yang Nabi Musa sembah. Maknanya itulah, lama dia menentang Nabi Musa, mengatakan aku adalah Tuhan,
Tiada Tuhan selain pada aku. Tapi hakikatnya dalam hati kecil dia mengatakan ada Tuhan sebenarnya. Sebab tu bila dia dalam keadaan dah tak selamat, ketika dah nak mati, dah tenggelam di laut, dia tahu dia tak akan selamatnya. Baru dia kata, aku beriman dengan Tuhan yang Nabi Musa sembah. Tapi ketika itu dah terlambat. Dah terlambat. Maka dia mati. Dan sekarang kita boleh lihat jasad Fir'aun itu. Jasad Fir'aun yang dikatakan tenggelam di laut dan yang mengejar Nabi Musa. Sebab bila sebut Fir'aun, tuan-tuan, semua pemerintah Raja Mesir namanya Fir'aun. Jadi jika nak mengenal pasti Fir'aun yang mana yang betul-betul dikatakan ini Fir'aun yang mengejar Nabi Musa, yang tenggelam di laut. Fir'aun itulah yang nama Ramses II. Dan itulah yang telah diperlihatkan kita sekarang ini, di jasad mamianya. Kita pun tengok ini ke macam ni je orangnya. Tapi itulah satu ketika dia adalah orang yang sangat berkuasa. Jasad dikekalkan untuk kita generasi kemudian mengambil pengajaran. Betapa lamanya jasadnya di dalam lautan, kenapa tak hancur? Sedangkan zaman Nabi Musa dah punya lama, beribu tahun sebelum Nabi Muhammad. Tapi jasadnya tak hancur. Dan kalau ikut sejarah yang saya ingatlah ya, jasad Fir'aun ini dikeluarkan daripada lautan pada tahun 1892. Baru lebih kurang 100 tahun yang lalu. 1892. 1 tahun yang lebih lah. Sekarang 2023. Kalau 1992 dah 100 tahun. Mana baru 100 tahun lebih sikit saja. Sedangkan jasadnya dalam lautan beribu tahun. Kenapa tak hancur? Kita ni kalau jasad dalam lautan tak payahlah tunggu bertahun-tahun. Saya ingat 3-4 hari dah kembung dah. Pecah perut kita. Tapi itulah buktinya Allah nak kekalkan supaya saya akan datang melihat inilah Fir'aun yang Allah kekalkan. Ya, memang luar biasa. Bila mana jasadnya masih dalam keadaan yang baik, tidak hancur pun. Bahkan masa dikaji dengan kerajaan Perancis, memang ada kesan-kesan garam di belakang badannya yang menunjukkan dia berada lama dalam lautan. Ya, itulah. Ya, sedikit saya ingat juga ya. Sedikit perkongsian pada pagi ini bagi mengisi masa. Ya, sebenarnya banyak lagi ya. Pada catatan saya ni ada 21 kisah yang berkaitan dengan 10 Muharram. Mungkin yang selebihnya saya boleh cerita kemudian lah. Ya. Kalau ada peluang lagi kita bincang lagi lah. Kita baru bicara hari ini dalam 10 atau 11 sejarah kisah 10 Muharram. Mudah-mudahan ya, kita mengambil pengajaran dan iktibar daripada kisah-kisah ini ya. Mari kita mengambil semangat bulan Muharram ini. Sementara masih dalam bulan Muharram insya-Allah. Jadi untuk akhirnya sekali lagi saya mohon kemaafan atas kelemahan, al-maklumlah. Tiba-tiba saja. Kebetulan benda dalam handphone saya memang ada simpan. Ya, jadi sedikit sebanyak boleh kita berkongsi tentang perkara ini. Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah di saya sendiri. Di saya akhirnya berjanta sebagai kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tepat.